Hello, apa khabar? Student, so saya akan buat tutorial pasal classes of account yang saya discuss kat kelas ya. Okay, saya akan buat balik tutorial, revision balik ya. Okay, pasal classes of account, 5 classes of account iaitu asset, liabilities, expenses, revenue, owner equity ya. Okay. So classes of accounts ya. Okay, boleh? So kita start ya. Start. Okay. Okey. Yang pertama ya. Money out. Okey, money out ataupun wang keluar. Okey, wang keluar. So, daripada wang keluar, kita boleh divide iaitu kepada dua ya, asset dan expenses. Okey. Okey. Wang keluar. Kalau kita beli aset, okey, aset masuk tapi wang keluar. Boleh? Kita beli aset ya, kita kena bayar duit. Kita kena bayar cash. So, cash keluar, asset masuk ya. Expenses, belanja. Kita bayar electricity, kita bayar water bill, okey, kita bayar postage, kita bayar interest. Semua ini kita bayar. So bila kita bayar, wang keluar ya, wang keluar. So dekat sini wang keluar adalah masuk dalam kategori kredit ya, masuk dalam kategori kredit. Okey, boleh? Tapi aset kamu beli ya, kamu beli. So aset tu masuk debit. Okey, aset tu masuk debit. Okey, expenses masuk dalam kategori debit. Kenapa debit? Expenses tu debit adalah masuk tapi kita bayar. Macam mana ni ya? Okey, dengar betul-betul ya. Expenses ni adalah orang kedua ya. Expenses ni adalah orang kedua. Okey. So bila kamu bayar, untuk kamu wang keluar, cash keluar ya. Cash keluar. Expenses ni siapa? Orang kedua. So untuk dia adalah masuk ya. Expenses adalah orang kedua, untuk dia adalah masuk. So example, kamu bayar electricity. So electricity tu siapa? TNB. So bila kamu bayar, untuk kamu cash keluar, tapi untuk TNB cash masuk. So untuk dia masuk, pasal tu kita panggil sebagai debit. So ingat expenses adalah orang kedua. Okey. So senang ingat, kamu adalah, bila kamu belajar accounts, kamu adalah accountants. Kamu buat accounts untuk business sahaja. So bila kamu buat accounts untuk business sahaja, senang ingat, kamu adalah cash ataupun bank. Okey, senang ingat kamu adalah cash ataupun bank. Senang ingat. So expenses adalah
orang kedua. Untuk kita wang keluar, untuk dia wang masuk. So, pasal tu kita panggil sebagai debit. Boleh? So, aset adalah, ya, aset adalah aset owned by business, ya, owned by business. So, aset, kita pergi lebih mendalam kepada aset, ya. Aset kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu yang pertama, non-current asset dengan current asset, ya. Okey, non-current asset dengan current asset. Current asset adalah aset yang dimiliki oleh business juga, ya. Tetapi more than 1 year. Aset yang melebihi daripada 1 tahun. Tetapi current asset less than 1 year. Okay, less than 1 year. Okay, less than 1 year. So, example dekat sini, non-current asset. Okay, non-current asset adalah aset tetap, ya. Aset tetap. Current asset adalah aset semasa, ya. So, non-current asset example, ya. Example adalah yang pertama, building, furniture, ya. Building, furniture, vehicles, fixture and fittings, ya, dan sebagainya, ya. Kita ada banyak lagi example. So, yang ni beberapa example untuk non-current asset, ya. So, semua ni masuk dalam non-current asset kerana semua ni adalah lebih daripada 1 tahun. Aset lebih daripada 1 tahun, ya. Okey, boleh? So, example untuk current asset. Example untuk current asset adalah, pertama adalah inventory. Okey, inventory ataupun kita panggil nama lama adalah stock, ya. Okey, nama lama adalah stock. Inventory adalah nama baru, glamour sikit, ya. Okey, boleh. Stock, ya. Nombor 2, trade receivables, ya, boleh. Trade receivables. Trade receivables adalah, senang ingat, trade receivables adalah customer kamu, ya. Customer. Kenapa kita panggil customer tu sebagai trade receivables? Because bila kita jual barang kepada customer kita, pelanggan kita, ya, pelanggan tersebut belum bayar lagi untuk barang tersebut. So, yang customer tersebut hutang kepada kita, masih lagi hutang kepada kita. So, account belum tutup lagi, ya. Account is not yet closed. So, account belum tutup lagi. Kalau dia bayar dengan cash, account tutup. That's it, finish, ya. Tetapi dia belum bayar lagi. So, bila dia belum bayar lagi, dia kata, so, okay, saya akan bayar selepas 2 bulan ke 3 bulan atau 4 bulan. So, dalam masa tersebut, kita panggil customer tersebut sebagai trade receivable. Boleh? Okay? Customer yang belum bayar lagi, ya. Masih lagi hutang kepada kita. So,
Ketiga, bank. Kita simpan duit dalam bank ya. So kita takkan simpan duit dalam bank sampai 3 bulan ke, 4 bulan ke, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan ya. Okey. So kita akan keluarkan juga duit daripada bank ya. So keempat, cash. Cash ya, cash. Cash, kita takkan simpan cash lebih daripada 1 tahun ya. 1 hari pun kita kena fikir ya. Okey. 1 hari, 2 hari pun kita kena fikir ya, akan habis. Okey, RM50 kamu simpan dalam poket, besok pagi dah habis. So cash akan masuk dalam current assets ya. Boleh? So ini adalah example ya, example untuk current asset. Seterusnya, expenses. So kita masuk kepada expenses lebih mendalam ya sekarang ya. Expenses adalah bukan ya, not goods ya, bukan barang ya. Yang ni belanja. Okey, kita beli barang, kita panggil sebagai purchases ya. Ya, purchases takkan masuk dalam expenses ya. So jaga-jaga. So expenses adalah belanja. So example belanja. Apa tu? Example untuk belanja. Okey, example untuk belanja. So example belanja. Electricity ya, electricity. Kamu bayar interest. Okay, electricity and water. Okay, electricity and water. Kamu bayar electricity and water bill. Kamu bayar interest. Kamu bayar postage. Okay, kamu bayar commission. Ya. Kamu bayar rental. Insurance. Dan sebagainya ya. Ada banyak lagi ya. Expenses ada banyak lagi. Okay. So yang ni beberapa example untuk expenses ya. Boleh? So semua ni masuk dalam belanja ya, iaitu expenses. Okay. So seterusnya. Money in ataupun wang masuk. Okey, wang masuk. So wang masuk ni boleh dibahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah liabilities, dengan kita panggil sebagai revenue ya, revenue. So, liabilities. Apakah itu liabilities ya? Liabilities adalah hutang kamu. Okey? Liabilities adalah hutang. Ataupun dalam English kita panggil sebagai apa? Owing. Ya? Owing, hutang ya, owing. We owe. Okey? Owing. So apakah itu? Yang liabilities adalah business debt ya. Hutang bisnes ya. Debt tu adalah hutang. Amount owed to third party ya, orang ketiga. Okay, third party. Contoh sebagai kamu ambil loan bank. Okay, iaitu adalah orang ketiga ya. Example ya. So liabilities kita boleh
boleh bahagi kepada 2, iaitu non-current liabilities dengan current liabilities, ya. Okay. So, non-current liabilities adalah liability, ya, more than one year, lebih daripada 1 tahun. Current liability adalah less than 1 year, kurang daripada 1 tahun, ataupun hutang kurang daripada 1 tahun, current liabilities. Non-current liabilities, hutang lebih daripada 1 tahun, ya. Okay. So, example. Apakah examples untuk non-current liabilities? Loan. Okay, loan. Kita ambil loan daripada bank. Mortgage. Ya, mortgage. Apakah itu mortgage? Mortgage adalah kita panggil sebagai gadai janji dalam bahasa Melayu, ya. Okey, gadai janji. Okey, apa tu gadai janji? Pernah dengar pajak gadai, ya? Okey, pajak gadai adalah kita ambil emas kita, pergi pajak gadai, kita gadaikan emas kita dan dapatkan duit. So, something similar, ya. Something similar. Okey. Mortgage adalah gadai janji. Kamu pergi bank, kamu bawa harta kamu. Okey, kamu nak ambil pinjaman, ya. Kamu nak ambil pinjaman, tapi kamu ada harta. Okey. Contoh kamu ada rumah, ya. Kamu ada harta rumah. So kamu ambil geran rumah kamu pergi bank. Okey, kamu kata kamu nak ambil pinjaman, tapi kamu letak rumah kamu sebagai cagaran, ya. Sebagai garanti untuk ambil pinjaman, ambil loan, ya. So, apa perbezaan mortgage dengan loan, ya? Kalau kamu ambil loan, kamu just sign agreement, ya. Kamu just sign agreement, kamu tak letak apa-apa sebagai cagaran, tak ada garanti, ya. So, bank ambil risiko. Okey, bank ambil risiko terhadap kamu, ya. Okey. Terpaksa kena ambil risiko, ya. Dia bagi loan tapi tak ada apa-apa cagaran. So, bank tak tahu adakah kamu boleh bayar pada masa depan ke ataupun tidak, ya. Okey. So, iaitu bank ambil risiko. So, bila bank ambil risiko, dia akan charge interest yang lebih tinggi, ya. Okey, dia akan charge interest yang lebih tinggi, iaitu loan. Okey. Kalau mortgage, kamu letak sebagai cagaran, ada garanti, ya. So, bank takkan takut, okey, kamu akan bayar ke, kamu takkan bayar ke pada masa depan. Okey, dia takkan takut, ya. Because bank tak ambil risiko yang tinggi kerana dah ada cagaran, ya, untuk pinjaman kamu. So, bila kamu tak bayar pada masa depan, okey, bila kamu tak bayar, tiba-tiba kamu tak bayar, ya. Okey. So, bank akan kontrah dengan harta kamu. Okey, bank akan kontrah dengan harta kamu yang kamu pinjam tu, pinjaman kamu, dia akan kontrah dengan harta kamu, ya. So, mortgage interest dia lebih kurang daripada loan biasa, ya, because bank tak ambil risiko. Boleh? Lagi satu perbezaan adalah, difference adalah, loan bila kamu tak bayar, kamu akan di blacklist. Kalau mortgage, kamu takkan di blacklist, ya. Itu adalah perbezaan loan dengan mortgage, ya. Boleh? So, ketiga adalah debentures. Okay, debentures adalah non-current liabilities. So, debentures, saya takkan pergi mendalam kepada debentures because debentures saya akan ajar kamu
di dalam financial management ya, lebih mendalam ya, bukan sekarang. So senang ingat bila kamu nampak debentures, perkataan debentures masuk dalam non current liabilities ya, masuk dalam non current liabilities debentures ya. Senang ingat ya. So apakah itu debentures? Iaitu debentures adalah salah satu uh, pinjaman ya, salah satu pinjaman. Okey, macam loan, macam mortgage, debentures adalah salah satu pinjaman ya. So bila kamu nampak debentures, masukkan dalam non current liabilities. Okey, so kita akan pergi lebih mendalam kepada debentures bila kamu masuk financial management. Okey, subject financial management ya. Okey, bukan sekarang ya. So ya, itu saja pasal non current liabilities ya. Pinjaman lebih daripada 1 tahun. Okay. Next adalah current liabilities. Example untuk current liabilities adalah trade payable ya. Trade payable. Apakah itu trade payable? Trade payable adalah supplier kamu. Okay. Trade payable adalah supplier kamu. Okay. Supplier kamu. Tapi kenapa kita panggil sebagai trade payable ya? Okay. Kerana bila kamu beli barang daripada supplier kamu. Okay. Beli barang daripada supplier kamu, tapi kamu tak bayar. Kamu kata kamu akan bayar selepas 1 bulan ke 2 bulan ke 3 bulan. Okay. So account belum ditutup lagi kerana kamu hutang kepada supplier ya. Kamu hutang kepada supplier. Kamu belum bayar habis lagi ya. Belum bayar habis lagi ya. So kamu masih lagi hutang kepada supplier. So bila kamu masih lagi hutang kepada supplier, account belum tutup lagi. Okay. So kita panggil supplier sebagai trade payable. So pay ya, kamu kena bayar, pay. Okay. Kamu kena bayar pada masa kemudian ya. Okay. So trade payable adalah supplier. Senang ingat ya. Boleh? So yang kedua. Kedua adalah bank overdraft. Okay. Bank overdraft. Bank overdraft adalah pinjaman kecil ya, untuk case, emergency case ya. Boleh dikatakan sebagai emergency case ya. So bank overdraft ya. So apakah itu bank overdraft? Example, kamu issue check kepada supplier 20,000, tapi bank account kamu ada 10,000 sahaja ya. Dalam bank account kamu ada 10,000 sahaja, tapi kamu issue check 20,000 kepada supplier. Supplier pun pergi kepada bank, dia dah deposit check dia dalam bank. Bank pun clearkan cek tersebut walaupun bank account kamu ada 10,000 sahaja, tetapi cek kamu bernilai 20,000 ya. So 10 yang lebihan 10,000 tu siapa bayar? Bank yang bayar ya. Bank yang bayar. Okey, yang lebihan 10,000 tu bank yang bayar. So yang tu dikatakan sebagai bank overdraft. Okey, lebihan ya, over, lebihan. So bank yang bayar untuk kamu kepada supplier. So yang 10,000 tu bukan free bank bayar. Kamu kena bayar interest. Okay. Macam loan kecil lah. Okay. Temporary loan. Okay. Loan sementara. Okay. Yang tu bukan lebih daripada 1 tahun Maybe kamu kena bayar hari ni kamu ambil bank overdraft, maybe next month kamu kena bayar bank overdraft tersebut ya. Okay. Kamu tak boleh mengambil masa yang lama untuk bayar bank overdraft tersebut ya. Okay. Boleh? Senang ingat Okay. So yang tu dikatakan sebagai bank overdraft. Okay. Boleh? Okay, next. Kita pergi kepada revenue sekarang ya. Revenue. So revenue boleh dibahagikan kepada dua, iaitu main income
dan other income ya. Okay. So, apa tu main income ya? Okay. So, main income adalah business income kamu. Ingat ya. Business income juga. Okay. So, contoh main income kamu adalah sales, jualan dan turnover. Example, other income adalah rental receive. Kita dapat rental. Commission receive. Kita dapat commission. Ya. Interest receive. Kita dapat interest. Bad debts recover. Hutang lapuk dipulihkan. Okay. Customer melarikan diri, kita customer patut bayar kepada kita tapi dia tiba-tiba menghilangkan diri ke, melarikan diri ke. Okay. So hutang customer tu akan jadi bad debts, iaitu ia akan masuk dalam expenses ya. Bad debts adalah expenses. Tetapi tiba-tiba dia datang balik, bayar balik hutang dia kepada kita ya. Okay. So bad debts tu kita masuk dalam expenses, masuk balik ada income ya. Bad debts recover, dipulihkan balik ya. So yang ni adalah beberapa apa kata kita beberapa example ya untuk ada income ya. Ada banyak lagi ya, ada banyak lagi. Ini ada setengah example untuk other income. Okay, so kita pergi balik kepada money in, wang masuk. So kalau wang masuk kita masukkan dalam kategori debit. Okay, kita masukkan dalam kategori debit. Liabilities kita masukkan dalam kategori credit. Dan revenue juga adalah credit ya. Okay, masukkan dalam kategori credit. So kenapa kita panggil sebagai liabilities dengan revenue adalah credit ya. Okay, ingat ya. Macam yang saya cakap tadi tu, senang ingat, kita adalah cash dengan bank. Untuk kita wang masuk, cash masuk ataupun check. Check itu iaitu bank ya. Okay. So bila kita ambil pinjaman, bila kita ambil pinjaman, contohnya sebagai loan ya, kita ambil loan. So loan tu dibagi oleh bank. Okay, loan tu dibagi oleh bank. Loan tu adalah cash ya, cash ataupun check apa-apa ya. Okay. So bila cash masuk untuk kita wang masuk, untuk bank wang keluar. So untuk dia wang keluar, kita panggil sebagai credit ya. Kalau untuk dia keluar, credit. Untuk kita masuk, debit ya. Boleh ingat? So ingat liabilities tu senang ingat adalah orang kedua. Okay, orang kedua. Bukan kita ya. Okay, liabilities tu adalah orang kedua yang memberi pinjaman kepada kita. Okay, yang memberi pinjaman kepada kita. Boleh? Ya. So untuk dia keluar, untuk kita masuk. Apa yang masuk? Cash ataupun check. Okay. Cash ataupun check. Kita adalah cash ataupun bank ya. Ingat So revenue pun sama. Jangan ingat revenue adalah kita. Ya, memang betul. Revenue adalah untung kita. So siapa yang bagi untung tersebut? Orang kedua. Orang kedua tu bayar kepada kita. Okay. Macam sales. Kita jual barang. Kita jual barang. Kita ambil sales ya. Kita ambil sales. Kita jual barang kepada customer. So customer tu kena bayar kepada kita, betul? Untuk kita wang masuk, ya. Untuk kita wang masuk. So siapa yang bayar? Customer yang bayar. So untuk dia keluar. Okey, pasal tu kita panggil sebagai kredit. Untuk dia keluar. Untuk kita wang masuk ya. So debit. Untuk dia keluar, kredit. Boleh? So revenue tu adalah orang kedua. Ingat. Dia yang bayar, untuk dia keluar kredit. Untuk kita wang masuk, debit. Boleh? Senang ingat kita adalah cash dengan bank. Okay, revenue dengan liabilities adalah orang kedua. Expenses pun sama, orang kedua. Boleh? Senang ingat Okay. Next.
Owner equity iaitu boleh dibahagikan kepada dua. Capital dan drawing ya. So dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai modal. Drawing adalah ambilan ya. Okey, boleh? Okey, modal dan ambilan. So apa tu capital? Owner bring something into the business ya. Drawing adalah owner take out something from the business. Boleh? So capital adalah owner bring something into business. Apa-apa sahaja owner bawa masuk dalam business. Okey, apa-apa sahaja owner bawa masuk dalam business, kita panggil sebagai capital, modal. 10 sen ke 20 sen ke pensel ke laptop, komputer, kenderaan, apa-apa sahaja dibawa masuk dalam business, kita panggil sebagai capital. Drawing, owner bawa keluar sesuatu daripada bisnes. Dia bawa keluar daripada bisnes untuk kegunaan dia sendiri ya. Untuk kegunaan dia sendiri. So apa-apa dia keluarkan lah. Dia keluarkan duit ke 10 sen ke 20 sen ke 10 ringgit ke 30 ringgit ke 40 ringgit ke. Dia bawa keluar laptop daripada bisnes ke, komputer ke, aircon ke, apa-apa sahajalah dia keluarkan daripada bisnes. Yang tu kita panggil sebagai drawing ataupun ambilan. Boleh? Ya. Boleh ya? Okey. Seterusnya kita pergi kepada return. Ya, return. So, apakah return ya? Okey. Apakah return? Return adalah goods, barang ya. Goods return due to damage, rosak ataupun expired ya, expiry. Okey. So, yang ni boleh dibahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah sales return ataupun nama lain or sales return or return inwards ya. Okay. Purchases return or return outwards. Okay. So ada dua nama ya. Ada dua nama ya dekat sini. Dua nama. Sales return ataupun kita panggil sebagai return inwards. Purchase return ataupun kita panggil sebagai return outwards ya. Okay. So, apakah itu sales return? Okay. Sales return adalah bila kita jual to sales ya. Kita jual kepada customer. Customer itu pulangkan balik barang kerana maybe barang tu rosak ke,
expired ke atau kita tersilap hantar barang lain ya. Okey, apa-apa saja tapi customer pulangkan balik barang itu kepada kita balik. So bila dia pulangkan balik, kita panggil sebagai sales return. Okey, sales return. So kalau sales return kita panggil dia masuk dalam kategori apa? Debit ya. Sales return debit. Kerana apa? Barang masuk balik kepada kita. Okey. Kalau sales, kita jual, barang keluar daripada kita. Tapi sales return, barang tu masuk balik kepada kita. Customer pulangkan balik ya. Customer pulangkan balik. So masuk balik kepada kita ya. So debit. Kerana masuk balik in ya. Debit tu adalah in. Okey, masuk. Kalau purchases return, apa tu purchases? Purchases tu kita beli barang ya. Kita beli barang daripada supplier, purchases. Okey, purchases. So purchases return, kita pulangkan balik barang kepada supplier. Kerana rosak ke, damage ke, expired ke, atau supplier tu tersilap hantar barang kepada kita ke, barang lain kita order lain tapi dia hantar lain ke. Okey. So kita pulangkan balik barang tersebut kepada supplier. Purchases return. Kita purchase, kita beli tapi kita pulangkan balik ya. So purchases return. So purchases return, barang keluar balik. Purchases tu barang masuk. Kita beli barang masuk, tapi yang ni kita pulangkan balik. So keluar. So bila keluar, ia termasuk dalam kategori apa? Credit. Credit tu keluar ya. Keluar. Okey, barang keluar. Boleh? Okey, senang ingat ya. Okey. So, sales return tu adalah masuk dalam kategori debit. Purchase return tu masuk dalam kategori credit. Okey. Boleh ya? Senang ingat ya. So, bila customer pulangkan, customer tu adalah siapa? Customer adalah trade receivable, iaitu customer ya. Okey, customer. Okey, customer. So, bila customer pulangkan, untuk kita masuk debit, untuk dia kredit ya. Untuk dia kredit. So untuk dia kredit. Kerana dia pulangkan balik. Untuk dia barang keluar. Untuk kita barang masuk ya. So untuk dia keluar. Untuk kita masuk ya. Keluar. Masuk kepada kita. Out. In ya. Boleh? Okay. Out and in. Okay. Barang keluar daripada dia. Barang masuk balik kepada kita. Okay, boleh? So, yang tu untuk customer. Ya. So, bila kita pergi kepada purchase return, iaitu trade payable. Ya. Kita beli barang daripada siapa? Supplier. Kita beli barang daripada supplier. Okay. Iaitu masuk dalam kategori debit ya. Okey. Kerana apa? Kita beli, barang masuk. Bila kita pulangkan balik, purchase return, kita pulangkan balik. Kita yang pulangkan balik ya. Untuk kita keluar ya. Untuk kita keluar. Okey, untuk kita keluar. Untuk dia masuk. Out. In ya. Okey, kita pulangkan balik barang tersebut kepada supplier. Ya. So untuk kita keluar, untuk dia masuk ya. Boleh ya? Senang ingat ya. Okey. Seterusnya. Seterusnya kita pergi kepada discount. Ya.
diskaun. So diskaun tu boleh dibahagi kepada dua, iaitu diskaun allowed dan diskaun received, ya. Okey. Diskaun allowed kita bagi diskaun, diskaun receive kita dapat diskaun, ya. Diskaun allowed kita bagi diskaun kepada customer, ya. Kita bagi kepada siapa? Kita bagi kepada trade receiver, ataupun senang ingat kita panggil sebagai customer, ya. Diskaun receive kita dapat diskaun, ya. Kita dapat diskaun daripada siapa? Kita dapat diskaun daripada trade payable, ataupun siapa trade payable tersebut? Supplier, ya. Okey, boleh, ya. So discount allowed dia masuk dalam kategori apa? Kategori debit, ya. Discount receive masuk dalam kategori credit. Ingat. Okey. Kategori credit. So bila discount allowed adalah masuk dalam kategori debit, trade receivable ini tersebut dia akan masuk dalam kategori credit, ya. Dan ini adalah debit. Okey. Discount allowed debit, customer kena credit. Discount receive credit, supplier kena debit, ya. Okey. Kenapa? Kenapa? Okey. Discount allowed. Saya buka 4 akaun. Akaun pertama, discount allowed kita bagi kepada siapa? Ingat, kita bagi kepada trade receivable, ataupun apa? Siapa tu? Customer. Ingat, okey. So akaun pertama, sales account. Akaun kedua, ahli account. Siapa ahli account ni? Trade receivable. Okey. Trade receivable. Customer lah. Okey, customer kita, ya. Customer kita. Okey, trade receivable. Dan discount allowed account, ya. Discount allowed account. Dan seterusnya adalah cash account. Okey, saya guna cash account, ya. Okey. So kita tutup dulu cash account, ya. Okey, kita tutup dulu cash account. Jangan tengok cash account dulu. Okey. Kita tengok sales, trade receivable dengan sales dengan trade receivable dengan discount allowed dulu, ya. Okey. Kita discuss yang tu dulu.
Okay. So yang pertama, selalunya kita jual dulu kepada customer, betul? Kita jual barang. So bila jual barang, RM, RM, okay, kita jual barang. So bila kita jual barang, barang keluar ya, barang keluar. So sales credit, barang keluar daripada kita, sales credit. So credit siapa? Credit Ali. So Ali tu siapa? Trade receivable ya. Okay, saya pakai short form TR. Saya pakai short form, trade receivable ya. Okay, so kita jual barang berharga RM100 ya. Okay, RM100. So kita jual barang. So bila kita jual barang, barang keluar, kredit, dia masuk dalam kredit ya. Debit, kredit, debit, kredit. Okay, so barang keluar. So barang keluar, untuk kita keluar, barang masuk untuk Ali ya. So debit dekat Ali, sales 100. Boleh? Okay, debit dekat sales, debit dekat Ali, sales 100 ya. So out, in. Boleh? Ya. Barang keluar untuk kita, barang masuk untuk Ali, sales ya. Okay. Okay, dah. Dan apa terjadi? Kita bagi diskaun kepada Ali ya. Kita bagi diskaun kepada Ali. So kita bagi diskaun berapa? Kita bagi diskaun 50 ya. Contoh 50. So, apa terjadi? Saya nak tunjuk ya. Sepatutnya, okey, ingat sepatutnya. Sebelum kita bagi diskaun, sepatutnya Ali kena bayar RM100 untuk kita ya. RM100 untuk kita. So sepatutnya Ali kena bayar RM100 ya. Sepatutnya cash RM100. So untuk Ali keluar ya, bila dia bayar, untuk dia keluar, untuk kita apa? Untuk kita masuk RM ya. So debit, credit. So sepatutnya untuk kita masuk, bila dia bayar, untuk dia keluar credit ya. Untuk kita masuk cash, sorry, sepatutnya masuk Ali RM100. Trade receivable ya. Okey, sepatutnya kena masuk. Okey, kena masuk. Dia bayar untuk dia keluar ya. Out, in ya. Sepatutnya, supposed to be, sepatutnya kena bayar RM100. So apa terjadi bila kita bagi diskaun? Okey, sepatutnya yang ni terjadi, tapi yang ni tak terjadi. Okey, yang ni tak terjadi. Okey, yang ni tak terjadi. Apa yang terjadi? Okey, terpadam ini ya. Yang ni tak terjadi ya. Okey, apa yang terjadi? Okey, apa yang terjadi? Kita bagi diskaun. Contoh, kita bagi diskaun RM50. Okay, so credit, debit, RM ya. Okay, sepatutnya dia bayar 100. Sepatutnya kena bayar 100. So kita bagi diskaun. So bila kita bagi diskaun, ingat discount allowed ya. Ali kat sini trade receivable, bagi diskaun 50 ya, sorry. RM50. Okey, kita bagi diskaun RM50.
discount allowed credit Ali account ya, iaitu discount allowed. Saya guna short form DA, discount allowed RM50. Debit credit. Boleh? Okay, debit credit ya. Okay. So, bila kita dah bagi diskaun, transaction sudah dibuat, kita bagi diskaun. So, Ali sekarang kena bayar berapa? Dia hanya kena bayar RM50 iaitu cash 50. Sekarang kita hanya dapat RM50 iaitu daripada Ali trade receiver. So sekarang out and in. So berapa kita dapat? Kita hanya dapat RM50. So dekat sini, dekat Ali account sudah ditutup. Balance ya, 100, 50 tambah 50, 100. Account sudah di balance. So apa yang terjadi dengan 50 ni? Dia akan masuk dalam expenses ya. Belanja. Okey, dia akan masuk dalam expenses belanja. Kita bagi diskaun belanja. Okey. So kita hanya dapat RM50 sahaja daripada Ali. Okey, yang ni untuk diskaun. Yang ni adalah gambaran. Okey, gambaran untuk diskaun Allah. So macam mana dengan discount receive? Okay, discount receive iaitu discount receive ni siapa? Trade payable, supplier ya. Okay, trade payable. So dekat sini saya akan tunjuk gambaran macam mana discount receive ni ya. Akan buka 4 account. Okay, boleh. Purchases account. Ali account, tapi kali ni Ali ni siapa? Ali ini trade payable ya, trade payable. Discount receive account. Dan saya guna cash account ya. Senang ya. Okay, now. So, purchases adalah kita beli barang ya. Kita beli barang daripada supplier. Kita beli barang daripada supplier. Ya. Okay, boleh ya. Okay. So, bila kita beli barang, example, Ali, purchases tu kita beli barang, barang masuk ya, Ali, RM100. So, siapa ni Ali? Trade payable, TP ya. Saya guna short form, TP, trade payable. Ali, masuk ya, barang masuk, kita beli RM100 barang. So, untuk Ali, barang keluar ya. Okay, purchases. 100. Okay, purchases 100. So untuk dia keluar, masuk kepada kita ya. Out, in.
Boleh? Out dengan in ya. Okey, untuk dia keluar, untuk kita masuk, kita beli ya. Okey. Dah. So apa terjadi? Kita sepatutnya kita adalah cash ya. Kita sepatutnya kena bayar RM100 kepada Ali. Kita beli RM100, sepatutnya kita kena bayar RM100 kepada Ali. Okey? So, iaitu kita kena bayar Ali 100, iaitu trade payable. Untuk Ali masuk ya, cash 100. So yang ni sepatutnya kena terjadi. Ya. Out untuk kita keluar, untuk dia masuk. Okey. Yang ni sepatutnya kena terjadi. Kita kena bayar. Kita beli RM100, kita patut bayar RM100. Tapi bukan yang ni terjadi. Bukan yang ni terjadi ya. Bukan yang ni terjadi. Tetapi apa yang terjadi? Okey, apa yang terjadi? Kita dapat diskaun ya. Ali bagi diskaun kepada kita. Okey, Ali bagi diskaun kepada kita. So, bila Ali bagi diskaun kepada kita, diskaun receive Ali, okey, Ali RM50. Okey, Ali bagi diskaun RM50 ya. Ali bagi diskaun RM50. Ali iaitu trade payable. Okey, ingat ya, credit, debit, credit, debit, credit, debit, credit, debit. Ya, okey. Ingat ya. So, Ali bagi diskaun RM50. So, credit discount receive account, debit Ali account ya. Debit Ali account iaitu discount receive. Saya guna short form ya. Saya guna short form RM50. Okey. So, berapa sekarang kita kena bayar? Balance ya. Berapa kita kena bayar? Kita hanya kena bayar RM50 sahaja. So, iaitu Ali 50, trade payable, wang keluar untuk kita ya, kita bayar, masuk kepada Ali, iaitu cash 50. Account dah balance ya. Account dah balance. Out, in. Boleh? Out, in. So, bila tambah 100, account dah balance. So, kita dah settle Ali account. Tapi kita bayar berapa? Kita hanya bayar RM50 sahaja. So, yang ni apa terjadi? Yang ni masuk kepada income. Kita untung RM50. Kita beli RM100. Tapi kita hanya bayar RM50. So, RM50 ni apa yang terjadi? Income ya. Masuk dalam other income. Okey. Iaitu keuntungan kita lah. Okey. Masuk dalam other income. So, yang ni adalah gambaran untuk discount receive. Kita dapat discount ya. Boleh? Okey. So, itu saja 5 classes of account dengan return and discount ya. 5 classes of account iaitu asset, liabilities, revenue, expenses, honor, equity ya. Okey. 5 classes of account: asset, expenses, liabilities, revenue, honor, equity ya. Okey, 5 classes account dengan return dan discount ya. Okey.
So, sangat penting, very important. Jangan lupa sampai bila-bila ya. Okay, sampai bila-bila pun jangan lupa pasal 5 classes account yang ni dengan return dan discount ya. So, itu saja classes of account ya. Okay. Jumpa lagi dengan tutorial seterusnya akan datang. Okay. So, yang ni untuk tutorial classes of account ya. Bye.